A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Anak tak dengar. Dengar balik dah Mi. Dengar. Dia komplain kata tak dengar. Boleh dengar tak? Ada siapa tak dengar ke? Boleh dengar. Boleh Mi, teruskan je. Sekali lagi. Baik bosku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Subhanaka la ilma Syrah li sadri sirli lisani yafqahu. Pertama, marilah kita rafakkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana Allah dengan masih bagi kita nafas, masih soseh kau. Allah punya lagi peluang untuk kita sediakan kalan lah untuk kita jumpa dengan diri hari pada pagi ini bersempena dengan bulan Rabiul Awal 11 sama dengan 19 Rabiul. Jadi saya akan berbesuk mengajukan program sekarang. InsyaAllah lah program ini kita akan buat setiap Ustaz Sudi sekali saya sunyi seterusnya. Baik, tajuk yang diberikan pada cinta Rasulullah sunnah dan puan-puan yang mencintai Rasulullah ni merupakan kewajipan kita setiap orang adalah Muslim. Ramai yang kita kata kita tanya cinta tak Rasulullah, cinta. Jadi pengakuan kita tu adakah benar? Apa bukti dia? Dan kita tanya juga lah. Buat dakwaan gini, buat dakwaan gitu, apa bukti dia? Jadi dakwaan dia sebab kita kena datang ke bukti. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'tan nasa bida'wahum lada'an nasa dima'an rijal. Seandainya manusia diberikan ataupun diterima semua pengakuannya, tentulah ramai yang menuntut darah dan orang lain. Maksudnya dia buat dakwaan tu tak boleh macam-macam dakwaan lah tak? Jadi apakah bukti kita ni mencintai Rasulullah? Mari bulan Rabiul Awal kita pun cakap cinta Rasulullah. Di antara nak menunjukkan bukti yang kita ni mencintai Rasulullah, kita mengamalkan sunnah dia. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 24, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa anukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maksud dia, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara mara, isteri-isteri,
kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka buat bagi ancaman, maka tunggulah sehinggalah Allah datangkan keputusannya. Allah tidak beri petunjuk pada fasik. Di dalam firman Allah SWT ni memberi satu ancaman pada kita, kecintaan kita kepada benda-benda lain tidak boleh mengatasi daripada kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi menghidupkan sunnah, mengikuti mentaati Rasulullah dalam setiap kehidupan, setiap sudut kehidupan kita adalah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, sebagaimana yang menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah. Perhatikan firman Allah SWT lagi dalam surah Al-Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Percaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berdasarkan ayat ini, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya menuntut natijah untuk mengamalkan. Amalkan apa? Segala perkara yang dicintai oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Tak mungkin lah kalau seorang tu mengaku mencintai Rasulullah tapi tak tambuh ikut sunnah dia. Bahkan bukan sekadar tak ikut sunnah, dia buat pula benda yang bercanggah dengan ajaran dia, dengan sengaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kelebihan kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW? Ada dua hadis yang saya nak bawakan pada pagi ini. Yang pertama, hadis yang daripada Amr bin Auf bin Zaid Al-Muzani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati fa'amila biha an-nas, kana lahu mithlu ajrin min amalin biha, la yanqasu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan keutamaan besar bagi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Terlebih lagi sunnah yang telah ditinggalkan oleh orang ramai. Oleh kerana itu, Imam Ibn Majah mencantumkan hadis ini dalam kitabnya bernama Sunan Ibn Majah. Boleh rujuk dalam bab keutamaan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yang telah ditinggalkan manusia. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata dalam mensyarahkan hadis ini, orang Muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia. Maka Imam Muhammad bin Ismail ini pesan apa? Al-Bukhari ataupun orang yang dikenali sebagai Al-Bukhari, nama dia Imam Muhammad bin Ismail. Maka dia kata, maka bersabarlah wahai para pencinta sunnah Rasulullah SAW, kerana sesungguhnya kalian adalah orang yang paling sedikit jumlahnya kalangan. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah erti sunnah?
Okey. Menghidupkan sunnah ni, pertama kita kena faham dulu. Faham Rasulullah tunjuk macam mana. Faham tu kena belajar lah. Belajar kena menuntut lah. Menuntut ilmu. Dia malih macam ni. Baca buku sunnah-sunnah. Buat macam mana. Lepas tu amal. Tahu amal. Lepas tu yang kedua, ketiga, sebar pula. Sebar ni dalam arti kita anjurkan orang lain ikut sunnah. Dia orang yang hidupkan sunnah Rasulullah akan mendapat dua keutamaan. Satu, pahala. Dan yang kedua, pertama dia dapat pahala, dan kedua dapat pula pahala kerana dia ajak orang tu. Tengok orang melupakan sunnah, kita contoh sunnah. Contoh sunnah, orang masuk masjid, beritahu apa dengan masuk kaki kanan, ada gangguan. Boleh dengar ke? Kau masuk tadi. Boleh dengar ke? Boleh respon ya? Okey, Ustaz. Boleh Macam mana kita nak tutup supaya orang tak call kita masa kita buat? Kau akan masuk. Baik. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW, jika sunnah Rasulullah SAW semakin dilupakan, maka keutamaan untuk mengamalkannya pun semakin kuat. Kerana orang yang mengamalkannya akan mendapat keutamaan mengamalkan sunnah itu sendiri dan menyebarkan, hidupkan sunnah di manusia. Tuan-tuan, puan-puan, sekarang ni sunnah Nabi banyak orang. Contoh, semayang berjemaah. Nabi, dia tunjuk pada ayat hidup dia, sunnah semayang tersendiri. Sampai Nabi nak sakit pun, suruh sahabat dia papa untuk pergi masjid semayang. Dia kerana, yalah, sekarang ni esok tak apa, boleh semayang juga di surau, ikutlah SOP sepandai yang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala memuji semua perbuatan Nabi dan menamakannya sebagai tauladan. Mana dalam surah Al-Ahzab, qad kana a'udzu bisyaitanir rajim, qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam daripada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik. Man kana Allah bagi yang harapkan rahmat Allah. Allazi wa dzakarallaha katsiran, dia banyak. Ini menunjukkan bahawa orang yang meneladani sunnah Rasulullah SAW siratul mustaqim, membawanya pada kemuliaan dan rahmat Allah. Ayat ini juga, tuan dan puan-puan, isyaratkan satu faedah yang penting, keterikatan antara meneladani sunnah Rasulullah dengan kesempurnaan iman kepada Allah. Berarti bahawa semangat dan kesungguhan seorang Muslim untuk meneladani sunnah Rasulullah SAW merupakan petanda kesempurnaan. Lagi bersungguh kita amalkan sunnah, sungguh kita hidupkan sunnah, lagi bersungguh kita ikut cara Rasulullah, ini menunjukkan lagi sempurna iman, lagi sempurna iman, lagi sempurna iman. Syekh Abdullah Rahman As-Sa'idi ketika menjelaskan makna baca tadi,
Beliau berkata teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW yang akan mendapat taufik daripada Allah SWT untuk mengikutinya hanyalah orang yang harapkan rahmat Allah balasan pada hari akhir. Kerana kesempurnaan iman, takwaan kepada Allah serta mengharapkan balasan kebaikan dan takutan akan siksaan Allah, inilah kan memotivasikan seseorang untuk dan sunnah-sunnah Rasulullah. Bila kita takut Allah, kita harapkan rahmat Allah, kita harapkan balasan baik di akhirat nanti, iaitu syurga Allah. Inilah yang memotivasikan menaati sunnah-sunnah. Dalam satu hadis yang lain, ada satu hadis yang bagus juga untuk kita hayati bersama. Hadis yang diriwayatkan daripada Malik. Katanya Rasulullah SAW telah berkata kepadaku, hai anakku, jika engkau mampu tidak menyimpan dendam kepada orang lain sejak dari pagi sampai ke petangmu, taklah engkau kekalkan ke depan itu. Kemudian beliau menyambung pula, hai anakku, itulah perjalananku, yang sunnahku. Dan barang siapa yang menyukai sunnahku, maka dia telah menyukai. Dan barang siapa yang menyukaiku, dia akan bersama. Tuan-tuan, hadis ini, puan-puan, hadis ini kalau kita hayat, sungguh boleh memberikan motivasi untuk amalkan sunnah. Amalkan sunnah-sunnah. Orang yang Nabi kata, orang yang suka sunnah, dia akan bermakna dia barang siapa yang bersama syurga. Dalam satu hadis lain, almar'u man ahabba ilaih, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Dia bila kita ni sentiasa cinta sunnah Rasulullah, Nabi kata, Nabi bagi tahu, suka pada sunnahku ni, dia sukaku, dia akan bersama. Tuan-tuan, syurga Nabi, syurga paling tinggi, ada lah, paling best lah. Dia orang yang beruntung lah. Kita ni sentiasa mencari-cari, buat satu perkara, tengok sunnah Nabi macam mana. Makan, Nabi buat macam mana. Tidur, Nabi buat macam mana. Nabi baca apa bangun tidur, Nabi buat apa tengok handset dulu ke, WhatsApp dulu, Facebook dulu ke, Nabi baca doa dulu ke, Nabi baca apa. Kita kena tengok, kena cari. Itulah dalam satu hadis yang lain, tuan-tuan, satu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW kata, barang siapa yang berpegang dengan sunnahku ketika berleluasa kerosakan pada umatku, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Bayangkan, satu hadis dapat 100 pahala mati syahid. Kita nak syahid susah. Satu sunnah kita buat, pegang istiqamah, dapat 100 syahid. Sebab itulah kita marilah kita sama-sama amalkan sunnah Rasulullah SAW. Dia kata untuk dapatkan syafaat Rasulullah. Tabrani Abu Nu'aim telah mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku dalam zaman kerosakan umatku akan mendapat pahala orang mati syahid. Ini hadis orang macam tadi. Dan Nabi SAW telah bersabda, orang yang berpegang pada sunnahku dalam masa perselisihan seperti orang yang menggambar. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi ni macam menggambar. Contoh Nabi bagi tahu ujung kaki tu, buah kita tu dianjurkan untuk kita atas pada
pada buku lain. Ya, ujung seluar ujung kain lah. Ya, atas pada buku. Atas putih. Dekat-dekat dengan buku lain ataupun atas sikit. Tak. Jadi bila kita buat gitu, tuan-tuan, kan Nabi. Guys, korang pernah dengar tak? Ada isteri bunuh diri, siap dia bunuh lagi semua anak dia disebabkan suami kahwin lain. Dan pernah dengar tak? Ada isteri gila, sakit jiwa disebabkan apa? Suami kahwin lain. Pernah dengar tak macam tu? Banyak sangat kes macam tu, guys. Sebab itulah kita perempuan ni jangan terlalu cinta dan terlalu sayang pada suami kita melebihi diri sendiri. Ingat, suami tu hanya pinjaman. Kalau tak Bini siapa cakap tu Ustaz Amin? Marah betul lelaki punya tu. Bukan bini secara tu tu. Lelaki tu tak cakap poligami ni, cakap sunnah Rasulullah ni. No ni. Lain macam tazkirah pagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada gangguan sikit, minta maaf lah. Apa singgah hak cerita tazkirah ni suka poligami ya saya. Oh, betul lah. Ustaz, Biasa soalan kalau bini gitu biasa takut ke bini tu Ustaz ni. Ya, dia sambung balik tuan-tuan dan puan-puan. Jadi cerita tadi, kita nak apa nama ujung seluar ujung kain tu, tak? Nabi beritahu tak? Apa nama sunnahnya ialah atas pada buku. Tapi kalau kita pakai gitu, tak, orang tegur. Aku mana seluar ustaz? Seteng molek tu. Bawa balik cedung. Hanya sama kita. Dia baru nak belajar sunnah. Alhamdulillah lah. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi ni kata seperti orang yang memang susah. Yalah, maka apa yang memotivasikan kita untuk terus mengamalkan sunnah Nabi tadi lah. Tak saya sebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis lagi yang di Anas bin Malik, orang yang Nabi SAW bersabda, orang yang tidak suka pada sunnahku bukanlah dia dari golonganku. Demikian pula yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Asakir dari Umar. Hadisnya ada tambahan sikit iaitu yang di permualannya yang dia orang yang barang siapa yang berpegang kepada sunnahku maka dia dari golonganku. Itu hadis yang lain yang kurang bunyinya. Ayatnya kalau kita ni berpegang, orang yang berpegang pada sunnah dia ni daripada orang yang tak berpegang pada dia bukan dia. Dan Daraqutni pula mengeluarkan sebuah hadis daripada Siti Aisyah, isteri dia beritahu Nabi SAW bersabda, katanya, siapa yang berpegang kepada sunnahku akan masuk syurga, memasuki syurga. Dan dikeluarkan oleh As-Sajzi daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia telah mengasihi, dan barang siapa yang mengasihiku masuk syurga bersama-sama. Allah, kita biarlah rasa ada untuk berpimpin tangan dengan aku masuk syurga bersama-sama. Kalau boleh kita nak masuk syurga nanti, dia akan hulurkan air daripada telaga Kausar. Kalau boleh kita ni biarlah cita-cita nak minum air daripada telaga Kausar tu dengan maknanya Nabi yang menghulurkan gelas pada air telaga Kausar tu. Orang yang dah minum air telaga Kausar tu dapat masuk syurga, dipimpin tangan bersama SAW. Itulah, kalau boleh, itulah yang saya juga doa sebagai kita, saya, tuan-tuan, puan-puan dapat privilege sebegini. Dan terakhir sekali saya nak kongsi satu ayat surah Al-Ahzab ayat 1.
so, firman qad kana lakum syaitan qad kana lakum rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat contoh ikut baik liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, untuk dia menjadi ikutan yang baik bagi sesiapa yang keredaan Allah dan kebaikan pada hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah akhlak Nabi yang kita contoh. Akhlak Nabi yang kita patut contohi banyaklah. Satu, MPM perangai Nabi, macam mana Nabi bermuasyarah, macam mana Nabi bermuamalat, macam mana Nabi bermunakahat. Itulah semua ada contoh-contoh dan yang kita patut. Dan sebagaimana kita pun biasa dengar satu hadis, faktor yang Nabi diutuskan kepada kita semua ni sebab tammima makarimal akhlak. Wa istu tammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan kepada ni semua ni untuk menyempurnakan. Bayangkan Nabi sedia hari orang Arab masa tu keadaan jahil, bunuh orang, bunuh anak, apa nama dia, apa lelaki akui boleh buat gitu. Itulah akhlak orang zaman jahil. Turun teruskan orang perempuan dapat status tidaklah dia macam mana diangkatlah mereka ni dilayang juga lah sebagai orang apa dalam status yang mana tidaklah macam zaman Nabi dulu, zaman jahiliah dulu. Apa perempuan tu tidak ada. Sekarang ni zaman ni apa dah kerja, insyaAllah. Macam itulah kita Islam bawa rahmat. Sekian orang, sekian mabuk itu apa nama rahmatan lil alamin. Saya lupa. Jadi kesimpulan ada masa 5 minit lagi saya nak simpulkan. Sesungguhnya rasa cinta pada Allah tidak lengkap jika kita tidak jadikan Nabi sebagai ikutan utama dia. Allah berfirman surah Ali Imran ayat 31 tadi, wahai Muhammad, jika kamu semua mencintai maka ikutlah Nabi. Qul in kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Allah Jadi nak ayatnya, katakanlah Nabi, wahai Nabi Muhammad, jika kamu semua mencintai Allah maka ikutlah aku. Allah suruh kabar ke Nabi, suruh kabar ke umat dia, kalau mu ni mencintai Allah, ikutlah aku, ikutlah sunnah-sunnah aku Nabi. Percaya apa benda, apa faedahnya bila kita ikut ni? Allah Ta'ala kata, percaya Allah akan cintai serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun kasihan. Inilah syarat utama yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita dalam mencintainya, dalam mencintai. Cinta Allah, cara dia dengan letakkan cinta pada Allah, Nabi dulu. Arahan dan yang tauladan yang telah diberikan Rasulullah SAW. Jadi kita, bila kita mengambil Rasulullah sebagai ikutan, maknanya maka akan sempurnalah iman. Tapi kalau kita
cinta kita tidak mengambil Rasulullah sebagai ikutan, maka cacatlah cinta kita kepada Allah Subhanahu. Okay? Itulah diri saya sendiri pun cakap ni, jadikanlah Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, contoh baik, sama-sama dimakan daripada bangun pagi sehingga tidur. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri tazkirah pada saya ingin perkenalkan satu aplikasi mana kalau kita dalam aplikasi ni, kalau pakai Android tu, dia ada satu aplikasi nama Hisnul Muslim. Dekat Hisnul Muslim ni, dekat Android ni dia ada Hisnul Muslim. Nampak tak? Hisnul Muslim. Dia ni dalam ni ada banyak doa-doa. Dia lebih kurang 100 lebih. Cuba download Hisnul Muslim. Dia semua sekali lebih kurang ada 132 doa. Amalan Nabi yang dibuat daripada bangun tidur sehingga tidur balik lah. Contoh doa nak tidur. Kita nak tidur, baca doa Bismillahirrahmanirrahim amutu ayat cukup. Padahal sebenarnya Nabi tunjuk pada kita 13 doa kita kena buat. Bukan kita kena buat, sunnah Nabi tunjuk gitulah. Tak. Dia tunjuk 13 doa baca patut. Di dalam Hisnul Muslim ni ada. Tuan cubalah download Android lah. Pasti yang pakai Apple phone tu pasti. Tapi kalau Android ada. Pakai Huawei pun saya tak siapa. Android insya-Allah. InsyaAllah, cubalah kita bermula dengan step pertama. Bangun nak tidur nanti 13 doa tu kita amal malam ni. Cuba step pertama nak makan sunnah malam ni, cuba amal. Saya cukup sekadar tu tazkirah pagi ni. Tuhan Allah SWT bagi saya cakap amalkan, tuan dan puan sama juga dapat amal, dan sampaikan saya kongsikan semua sama dapat amalkan saya maaf silap, saya ucapkan jazakumullah khair semua yang yang memberikan fokus yang pada pagi, pada awal tadi sampai sekarang. Saya pun maaf tadi ada masa dah start awal-awal, tapi macam biasalah, biasakan. Baik, sekian, tangguhlah majlis kita kan. Farah. Assalamualaikum. Host boleh tu, boleh tu, boleh anything. Host buat record lah, host pula.